apa yang dimasukkan dengan muka gelombang ialah garis khayalan. Kita boleh katakan garis khayalan sebab sebenarnya garis tu tak nampak, yang menyambungkan titik-titik pada fasa yang sama. Kita lihat dalam modul. Dalam modul ada sebenarnya. Okey, ini tarifan bagi muka gelombang. Garis atau permukaan yang menyambungkan titik-titik pada fasa yang sama. Kita lihat garis ini berada pada fasa yang sama. Katakan titik ni, saya tandakan biru ni, dan titik ni berada pada fasa yang sama. Nampak ya? Okey. Kemudian kalau saya sambungkan garis, ia akan membentuk satu muka gelombang. Begitu juga bahagian ni, sambungan. Okey, menghasilkan satu muka gelombang. Okay, contoh lain supaya mudah nampak, katakan dalam pembarisan ataupun kawat. Kawat di sekolah katakan, okey ni. Okey, katakan kamu kawat dalam unit uniform. Okey, ini kadet pertama, kadet kedua, kadet ketiga. Berada dalam barisan. Okey, ini barisan kedua, barisan ketiga, ini barisan keempat. Okey, kalau saya sambungkan pada barisan pertama ni, saya buat satu garis lurus. Barisan kedua, satu garis lurus. Tiga dan keempat. Okey. Garisan yang menyambungkan kadet-kadet ini kita panggil sebagai muka gelombang. Sebab dia berada dalam keadaan sefasa. Jadi tarifan bagi muka gelombang, garis yang menyambungkan titik-titik pada fasa yang sama. Okay, idea dia ialah garis atau garisan menyambungkan titik-titik fasa sama. Itu antara poin yang mesti ada. Okey. Jenis-jenis muka gelombang. Kalau ambil seketul batu, awak baling ke dalam air ataupun baling dalam tasik contohnya, ataupun sebelum mandi awak masukkan air dalam baldi, awak celup jari awak dalam air, awak akan nampak bentuk gelombang bulat. Okay, bentuk gelombang bulat yang kita nampak itu adalah muka gelombang. Okay, ini adalah muka gelombang. Dan awak kena sentiasa ingat arah pergerakan gelombang sentiasa 90 darjah dengan muka gelombang. Mesti 90 darjah. Jadi, kalau muka gelombang macam ni, arah gelombang bergerak mesti 90 darjah. Itu idea kalau diminta lukis arah gelombang. Mesti 90 darjah dengan muka gelombang. Okay, ini gelombang membulat. Kemudian gelombang satah. Okay, ini gelombang satah. Kalau gelombang satah sedemikian, arah pergerakan gelombang mesti 90 darjah. Mesti 90 darjah. Sama ada gelombang ini bergerak ke depan ataupun ke kanan ataupun ke kiri. Okey. Kemudian bagi kedua kes muka gelombang, jarak antara dua muka gelombang bersebelahan adalah panjang gelombang. Okey, kalau lihat kat sini dilabelkan sebagai lambda. Itu adalah panjang gelombang. Iaitu jarak antara dua muka gelombang bersebelahan. Okay, kalau lihat gelombang satah pun,
Okay, ini adalah muka gelombang. Okay, di bawah ni di-highlightkan sekali lagi. Arah peramatan gelombang adalah berserenjang dengan muka gelombang. Okey, ada soalan setakat ni? Tak ada. Kita pergi pada bahagian seterusnya. Ini muka gelombang tadi. Okey. Katakan dalam takiriak ataupun jika ada gelombang air dan kemudian diletakkan cahaya di atasnya dan di bawah ni diletakkan skrin. Dikatakan konsep asas tangki riak. Okay, saya ambil daripada sisi, saya lukis daripada sisi. Ini tangki riak. Dalam ni diisikan dengan air. Okay, di bawah ni diletakkan skrin. Okay, dan di atas ni diletakkan cahaya ataupun lampu. Nanti lampu ni. Okay, lampu. Okey, jadi lampu ini akan memancarkan sinar menerusi air dan satu corak akan terbentuk pada skrin di bawah ni. Dan corak yang terhasil adalah merupakan jalur gelap dan jalur cerah. Jalur gelap dan jalur cerah. Bagaimana jalur ini boleh terhasil? Soalannya, bagaimana jalur cerah dan gelap boleh terhasil? Okey. Katakan ini adalah bentuk gelombang air. Okay. Kemudian cahaya daripada atas yang melalui puncak. Cahaya daripada atas yang melalui puncak tidak dibiaskan dan dia sampai ke bawah. Okey, saya nak ingat cahaya yang melalui puncak, melalui puncak, dua puncak ini tidak dibiaskan dan terus sampai ke bawah. Kemudian begitu juga cahaya yang melalui lembah. Cahaya yang melalui lembah dia tak dibiaskan terus sampai ke bawah. Itu juga lembah ini dan lembah yang ketiga ni. Okay. Kemudian cahaya melalui bahagian yang ni, bahagian saya lukis ni, dia akan menumpukan kepada satu titik. Pada cahaya melalui bahagian cembung tu akan menumpukan pada satu titik dan cahaya yang melalui bahagian cekung. Okay, cekung ini, lembah ni, dia akan dibiaskan. Ini dibiaskan. Ataupun untuk mudah ingat, cahaya melalui bahagian lengkungan cembung akan menumpukan pada satu titik. Bila cahaya banyak ditumpukan di sini, maka jalur cerah akan terhasil. Begitu juga pada bahagian ini, jalur cerah akan terhasil. Dan kawasan lembah disebabkan tak banyak cahaya yang sampai, jadi akan terhasil jalur yang lebih gelap. Apa kita panggil sebagai jalur gelap. Ini adalah proses bagaimana jalur cerah dan jalur gelap boleh terhasil. Kita lihat keterangan ini di sini. Semua titik di garis AB. Saya padam dulu. Pada apa yang saya lukis.
Susah komputer saya restart lah. Ya, semua maaf. Komputer saya tiba-tiba restart. Okey. Semua titik pada garisan AB adalah sepasang. Okey, ini untuk keterangan tadi. AB adalah sepasang. Sebab titik-titik tersebut pada jarak yang sama dari sumber getaran dan mempunyai sesara yang sama. Okay, ini keterangan untuk bahagian yang ini. Okay, garis AB menyambungkan titik-titik sepasang dalam suatu gelombang dikenali sebagai muka gelombang. Begitu juga dengan garis CD. Okay. Apabila sinar cahaya bergerak melalui air dalam tangki riak, satu jalur cerah dan gelap akan terbentuk pada skrin. Ya, seperti yang saya katakan tadi, satu jalur cerah dan gelap akan terhasil pada skrin apabila sinar cahaya bergerak melalui air. Bagaimana jalur cerah dan gelap terhasil? Seperti saya terangkan tadi, cahaya yang melalui puncak gelombang ini yang betul melalui puncak paling atas, dia tidak akan ditumpukan. Yang ini saya yakin awak dah belajar dalam tingkatan 3. Kalau lihat di sini, seolah-olah dia seperti satu kanta cembung. Itu juga pada bahagian ini, seolah-olah seperti kanta cembung. Jadi, apabila cahaya melaluinya, cahaya tadi akan ditumpukan pada titik-titik ini. Jadi, ia akan menghasilkan satu jalur cerah. Okey. Jadi, jalur cerah dan gelap boleh terhasil berselang-seli apabila sinar cahaya bergerak melalui air dalam tangki riak. Okey, ini apa saya katakan tadi. Kita lihat dalam modul tadi, di mana arah permata gelombang adalah serenjang dengan muka gelombang. Jadi poin yang mesti ataupun wajib awak ingat. Yang kedua, panjang gelombang adalah sama dengan jarak antara dua muka gelombang bersebelahan. Ini fakta kedua yang wajib awak ingat. Okay. Kita lihat fenomena patulan gelombang hanya menyebabkan arah gelombang berubah. Okey, kalau kita lihat kat sini, garis cerah ini saya ambil sebagai muka gelombang. Okey, ini muka gelombang. Okey, itu muka yang saya lukis balik warna biru itu adalah muka gelombang. Dan ini adalah arah gelombang 7. Seperti yang disebut sebelum ni, muka gelombang mesti berserenjang dengan arah gelombang. Maksudnya mesti membentuk 90 darjah arah dan muka gelombang. Ini muka gelombang. Okay. Dan yang ini adalah arah gelombang. Okay. Apabila gelombang tadi menghentam ataupun terkena pada suatu halangan, halangan di sini kita panggil sebagai pemantul satah, gelombang akan dipantulkan.
Apabila dipantulkan, arah gelombang akan berubah. Okey, kalau lihat kat sini, arah gelombang berubah ke arah ini. Padam dulu ni. Okey, ini adalah arah gelombang selepas pantulan. Kalau itu adalah arah gelombang selepas pantulan, muka gelombang yang terhasil selepas terpantul, okey, awak boleh lukis. Ini adalah muka gelombang selepas pantulan. Ia mesti 90 darjah. Okey. Jadi, bagi kes pantulan, selepas dipantulkan, arah gelombang akan berubah. Okay, jadi, perkara yang perlu awak ingat, semasa fenomena pantulan gelombang, hanya menyebabkan arah gelombang berubah. Hanya menyebabkan arah gelombang berubah, manakala ciri-ciri lain tidak berubah. Jadi saya highlightkan kat sini. Selepas pantulan, arah gelombang berubah. Okay, kemudian ciri-ciri lain, lambda ataupun panjang gelombang tetap. Frekuensi pun tetap. Okay. Jadi, bila saya sebut panjang gelombang tetap, frekuensi tetap, awak kena recap balik apa dimasukkan dengan panjang gelombang dan apakah dimasukkan dengan frekuensi. Okay, boleh ya? Bagi kes pantulan, yang berubah hanyalah arah. Manakala panjang gelombang dan frekuensi adalah tetap. Okey. Ataupun diringkaskan kat sini, bagi kes pantulan gelombang, ciri gelombang, okey, sudut tuju dan sudut pantulan, okey, terlihat dari segi sudut tuju dan sudut pantulan. Sudut tuju adalah sama dengan sudut pantulan. Okey, katakan ini adalah pemantul. Kemudian ini kita lukis garis normal. Okay, garis normal dengan permukaan. Garis normal dengan permukaan maksudnya garis yang bersenjang dengan permukaan satah. Okay. Kemudian ini adalah arah perawatan gelombang. Di arah perawatan gelombang. Ini adalah sudut tuju. Okay, sudut tuju saya buat simbol I. Sudut tuju I dan sudut pantulan sebagai R. Bagi kes pantulan gelombang, sudut tuju sama dengan sudut pantulan. Jadi, kalau ini I adalah sudut tuju, gelombang apabila dia bergerak, dia akan dipantulkan. Di mana sudut pantulan R adalah sama dengan I. Okay, jadi, saya harap awak ingat, ciri gelombang selepas pantulan, sudut tuju I sama dengan sudut pantulan R. Okey. Kemudian panjang gelombang. Panjang gelombang tidak berubah. Okey, panjang gelombang tidak berubah. Okey. Bagaimana kita nak tentukan panjang gelombang? Jarak antara dua muka gelombang bersebelahan. Katakan ini muka gelombang. Okey. Katakan itu muka gelombang sebelum pantulan. Dan selepas pantulan, jika kamu dikendaki melukis gelombang yang telah dipantulkan, jadi awak boleh lukis panjang gelombang
sebelum dan selepas mesti sama. Maksudnya jarak antara muka gelombang, dua muka gelombang bersebelahan sebelum dan selepas mesti sama. Di dalam exam, pemeriksa akan lihat adakah jarak ni sebelum pantulan sama dengan selepas pantulan. Jadi kalau minta lukis, kalau soalan minta lukis, awak perlu pastikan jarak sebelum dan selepas sama. Okey. Kemudian ciri yang ketiga ialah frekuensi. Frekuensi gelombang sebelum dan selepas tidak berubah. Sebab frekuensi gelombang bergantung kepada sumber. Frekuensi gelombang ni bergantung kepada sumber. Okay. Frekuensi yang di sini hanya bergantung pada sumber. Kalau sumber bergetar dengan lebih laju, frekuensi akan bertambah. Kalau sumber bergetar dengan lebih perlahan, frekuensi lebih kecil. Okay, jadi pantulan tidak mempengaruhi frekuensi. Maka bagi kes ini, frekuensi tidak berubah. Kemudian laju. Laju gelombang juga tidak berubah sebelum dan selepas. Okay, bagi kes ni, kita anggap kedalaman air tidak berubah. Jadi, jika kedalaman air tidak berubah, laju gelombang tidak berubah selepas dipantulkan. Okay. Dan bagi kes pantulan yang berubah hanyalah arah perambatan, iaitu arah pergerakan di mana sudut tuju sama dengan sudut pantulan. Kalau terlihat gambar saya lukis ni, okay, ini adalah arah gelombang tuju dan ini adalah arah gelombang selepas pantulan. Jadi bagi kes fenomena pantulan yang berubah hanyalah arah perambatan, manakala ciri-ciri lain kekal tidak berubah. Okay, contoh katakan dalam exam dia bagi gambar rajah macam ni. Dia pernah keluar dalam SPM, saya rasa 3 atau 4 tahun lepas, soalan 3 markah. Dia minta calon lukis gelombang selepas pantulan. Okay, 3 markah macam mana boleh dapat? Kalau ini adalah gelombang tuju, kamu lukis arah perambatan. Arah perambatan serenjang dengan muka gelombang. Jadi guna pembaris, lukis arah perambatan. Pemeriksa akan tengok arah perambatan serenjang 90 darjah dengan muka gelombang, maka dapat 1 markah. Okey. Kemudian pada permukaan pemantul satah, lukis garis normal. Lukis garis normal, dapat markah kedua dan mesti labelkan. Lukis garis normal pada bahagian di mana gelombang tuju tadi menyentuh satah ataupun kena pada satah. Okay. Kemudian ciri-ciri gelombang pantulan yang kita tahu tadi, sudut tuju I adalah sama dengan sudut pantulan. Okay. Jadi lukis gelombang pantulan pada sudut yang sama dengan gelombang tuju. Okay. Dapat markah ketiga. Okay. Soalan ni boleh 4 markah. Okey. Kemudian yang keempat, seperti saya katakan sebelum ni, panjang gelombang tidak berubah. Jadi awak lukis muka gelombang, itu muka gelombang 90 darjah dengan arah
90 darjah dengan arah perlambatan. Okey. Di mana jarak antara dua muka gelombang sebelum dan selepas adalah sama. Ataupun untuk selamat awak labelkan lambda. Yang ni pun awak labelkan lambda. Okay, Profesor akan tengok. Jika jarak sebelum dan selepas sama, awak dapat markah ke-4. Jadi dalam fizik sebenarnya mudah untuk dapat markah. Yang penting awak tahu cara nak jawab. Okey. Dalam lihat balik. Seperti saya kata tadi, yang pertama kita lukis garis arah perlambatan, di mana arah perlambatan serenjang dengan muka gelombang, dapat markah pertama. Kemudian kita lukis garis normal, di mana tempat di mana sinar cahaya tadi kena pada permukaan satah, didapat markah kedua. Dan lukis arah gelombang yang dipantulkan dalam keadaan sudut tuju sama dengan sudut pantulan, iaitu I sama dengan R. Okey. Untuk markah keempat, awak lukis balik muka gelombang yang dilukis dengan lukisan warna biru ini dalam keadaan di mana jarak antara dua muka gelombang sebelum dan selepas adalah sama. Dan untuk lebih selamat, awak labelkan lambda sebelum dan lambda selepas. Okay, sebab dalam SPM, jika kamu tak labelkan, pemeriksa mungkin akan ukur. Kalau jarak tak sama, awak hilang markah keempat. Tapi jika awak labelkan, automatik pemeriksa tak ukur dah. Dia akan terus bagi markah keempat. Okey, ada soalan? Ya. Ya. Okey, ini langkah-langkah. Jadi sebenarnya ada dalam teks, awak boleh lihat balik nanti. Okey. Kemudian aplikasi pantulan dalam kehidupan seharian. Okay, fenomena pantulan gelombang telah diaplikasikan dalam kehidupan seharian kita dalam pelbagai bidang. Okey, sebagai contoh, gelombang ultrasonik yang dipantulkan oleh organ dalaman atau fetus memudahkan pemeriksaan perubatan. Okay, soalan ini keluar dalam SPM tahun lepas. Bagaimana gelombang ultrasonik digunakan untuk mengesan fetus dalam kandungan. Okay. Kemudian gelombang radio dari satelit komunikasi dipantulkan oleh antena parabola ke horn suapan. Okay. Jadi hasilnya kita boleh berhubung antara satu sama lain walaupun berada pada lokasi yang berbeza. Okey. Teknologi aplikasi seterusnya yang ini banyak digunakan oleh nelayan-nelayan moden, terutama sekali di Jepun. Nelayan di Jepun, dia dapat menentukan di mana kedudukan ikan yang banyak, iaitu dengan menggunakan aplikasi gelombang pantulan, iaitu teknologi pantulan ultrasonik yang dikenali sebagai sonar. Sonar adalah gelombang yang berfrekuensi tinggi, di mana ia membantu mengesan kawasan yang mempunyai banyak ikan. Kawasan yang mempunyai banyak ikan. Bagaimana caranya? Iaitu transducer. Kalau lihat dalam rajah, pada bahagian ujung buk ini, transducer akan memancarkan gelombang ke dalam air. Gelombang tersebut akan dipantulkan oleh ikan dan akan dikesan balik oleh transducer. Jadi,
Berdasarkan imej yang diterima, jadi nelayan tersebut dapat mengesan kuantiti ikan di kawasan tersebut. Okey. Dan konsep pantulan juga boleh digunakan untuk menentukan kedalaman ataupun struktur permukaan di dasar laut. Bagaimana kalau kita lihat semasa dalam pencarian kapal terbang Mars yang hilang, banyak struktur-struktur laut yang telah dihasilkan. Itu dengan menggunakan konsep pantulan gelombang. Iaitu perbezaan dalam corak pantulan gelombang, gelombang bunyi yang disebabkan oleh batu-batuan yang berbeza membolehkan lokasi, kedalaman dan struktur permukaan dasar laut yang mengandungi sumber gas asli dipastikan. Okey. Dengan konsep pantulan ini, kita sebenarnya boleh lukis ataupun kita boleh lihat gambaran keadaan permukaan bumi di bawah air laut ataupun di dasar laut. Dan juga dalam cari gali petroleum boleh digunakan untuk menentukan di mana kedudukan telaga-telaga minyak. Okey, ini aplikasi secara ringkas. Okay, ini sebenarnya saya yakin dah belajar semasa tingkatan 3. Sebab tu dalam silibus tingkatan 4 dia dibincangkan secara ringkas je. Okey, contoh soalan. Ini nak ambil dalam buku teks awak. Gelombang ultrasonik berfrekuensi 25 kHz dipancarkan dari sebuah kapal ke dasar laut untuk menentukan kedalaman laut. Gelombang itu bergerak dengan laju 1,500 meter per saat di dalam air laut. Sela masa antara penghantaran dengan penerima semula gelombang ultrasonik ialah 120 ataupun 120 ms. Ms di sini maksudnya mili saat. Okay, tentukan kedalaman laut dan panjang gelombang ultrasonik tersebut. Okey, sebelum terjawab soalan ini, terlihat gambaran apa yang dimasukkan oleh soalan. Dikatakan ini adalah laut. Kemudian ada sebuah kapal. Okey. Kemudian yang warna hitam ini adalah dasar laut. Okey. Dia kata kapal ini memancarkan frekuensi 25 kHz. Kapal ini akan memancarkan frekuensi ke dasar laut iaitu 25 kHz. Okey, ini adalah nilai F. Gelombang bergerak selaju 1,500 meter per saat. Okey, ini adalah nilai V. Sela masa antara penghantaran dengan penerimaan semula gelombang ialah 120 meter per saat. Okey, maksudnya gelombang dipancarkan, kemudian bila dia kena pada dasar dan dia akan dipantulkan balik, masa diambil ialah 120 mili saat. Kita tukarkan kepada saat 120 darab 10 kuasa negatif 3 saat. Okay, mili ditukarkan kepada saat. Okay. Katakan jarak antara permukaan dengan dasar ialah D. Jarak antara permukaan laut dan dasar ialah D. Jadi gelombang tadi bergerak
Daripada kapal, dia bergerak sejauh D ke bawah dan naik balik sejauh D untuk sampai ke kapal. Okey, itu gambaran. Okey, penyelesaian. Laju, okey, ini maklumat dia beri, laju gelombang dan sela masa. Okey, jarak dilalui oleh gelombang. Jarak dilalui, okey, saya katakan tadi, D ke bawah dan D ke atas, iaitu 2D. Jarak dilalui adalah 2D. Dan daripada rumus dalam gerakan linear, jarak kita boleh dapat daripada hasil darab, hal laju dan masa, iaitu V darab dengan T, di mana V ialah hal laju, T ialah masa. Maka terdapat rumus 2D sama dengan V T dan jarak ataupun kedalaman laut sama dengan VT bahagi 2. Okay, maka kita dapat rumus ini. Okay, kemudian daripada rumus D sama dengan VT bahagi 2, kita gantikan nilai V 1500, T, okay, seperti saya katakan tadi, masa ni 1200 milisaat tukarkan kepada saat 120 darab 10 kuasa negatif 3. Sebab mili adalah sama dengan 10 kuasa negatif 3. Kemudian hasil darab kita bahagikan dengan 2, maka kita dapat tentukan kedalaman laut. Contohnya di sini ialah 90 meter. Okey, ini untuk soalan pertama. Soalan kedua, dia nak laju panjang gelombang ultrasonik. Okay. Untuk menentukan panjang gelombang daripada perbincangan sebelum ini, laju gelombang sama dengan frekuensi darab dengan lambda. Maka yang kita nak ialah panjang gelombang. Yang kita nak ialah lambda. Maka tersusun balik rumus lambda sama dengan V bahagi F. Lambda sama dengan V bahagi F. Maka kita gantikan V ialah 1500. Okey. Kemudian frekuensi. Berapa frekuensi? Okey, dah bagi frekuensi 25 kHz. Okey. Untuk soalan ini, aku dah hati-hati. Frekuensi dia bagi 25 kHz. Okey, 25 kHz maksudnya tukar kepada Hertz 10 kuasa 3. Kilo adalah 10 kuasa 3. Maksudnya dalam soalan yang dia beri ni, aku nak tukar siap-siap. 25 kHz sama dengan 25 darab 10 kuasa 3 Hertz. Kalau tak tukar, jawapan akhir awak akan dikira salah. Okay, kemudian selesaikan, akan dapat hal laju panjang gelombang adalah sama dengan 0.06 meter. Okey, ada soalan? Bagi contoh ni, ada soalan? Ada?
Tanda terlihat balik pada modul. Okey, ini untuk mudah ingat, ciri-ciri pantulan gelombang. Panjang gelombang tetap, kemudian sudut tuju sama dengan sudut pantulan. Sudut tuju sama sudut pantulan, frekuensi tetap, laju tetap, arah perlambatan, hanya arah perlambatan yang berubah. Okey, dan kemudian gelombang tuju, gelombang pantulan dan garis normal berada pada satah yang sama. Okey, ini konsep pantulan sama bagi cahaya yang telah belajar semasa tingkatan 3. Okey, ini secara ringkas aplikasi gelombang ultrasonik digunakan dalam bidang perubatan untuk memeriksa struktur organ dalaman ataupun mengesan fetus dalam kandungan ibu yang mengandung, ataupun seterusnya kegunaan gelombang radio dalam bidang komunikasi. Okay. Kapal selam juga menggunakan pantulan gelombang untuk mengesan suatu kedalaman, halangan ataupun struktur-struktur batuan yang berada di sekeliling. Jadi ia dapat mengelak daripada kapal selam tersebut berlanggar dengan halangan-halangan yang berada di hadapan ataupun di sekeliling. Kemudian teknologi sonar digunakan oleh kebanyakan kapal bagi mengesan kawasan punya banyak ikan. Juga boleh digunakan untuk mengesan di mana kedudukan petroleum ataupun mengesan kedalaman serta struktur permukaan di dasar lautan. Okey. Ini contoh latihan. Kita ada masa 5 minit lagi. Soalan latihan ni saya nak jawab soalan nombor 1 sehingga nombor 3. Soalan objektif. Salah di part lain. Okay. Soalan ni saya nak jawab. Okay. Kemudian terlihat soalan struktur ada. Okay. Soalan struktur, soalan nombor 2 pada muka surat 143. Ini juga saya nak buat sebagai latihan. Okey. Kemudian soalan lain, awak lihat soalan dalam konteks. Okey, buku teks muka surat 193. Lihat buku teks 193.
Okey, soalan latihan formatif 5.3. Soalan nombor 1 dan soalan nombor 2. Iaitu sebagai latihan. Ini berapa bulan? 27. Okey. Ada soalan setakat ni? Tak ada. Ada? Jadi, kalau ada ataupun mungkin selepas ni jika ada soalan, boleh tag saya bila-bila masa. Cikgu. Okey, disebabkan masa. Cikgu. Ya, saya. Tadi muka surat 143 193 buku teks. buku modul? Dia sekejap ya. Satu empat tiga. Soalan nombor 2 Soalan nombor 2. Okey. Itu soalan dia. Jawapan pun dah ada, boleh nampak. Okey, ada soalan lagi? Okey, jika tak ada, kita berhenti kat sini. Terima kasih kerana menghadiri kelas pada hari ini dan boleh keluar dan bersedia untuk kelas seterusnya. Okey, Assalamualaikum. Terima kasih, cikgu.